Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini. Dan kita telah bincangkan berkenaan dengan pengenalan terhadap kitab Yahudi yang pertama, iaitulah dia sebut sebagai Tanakh ataupun Taurat. Secara mana kata? Yang ni juga. Secara umumnya ini adalah rupa bentuk kitab-kitab yang ada dalam Tanakh ataupun Taurat. Jadi kita ada Genesis yang menceritakan tentang kejadian alam daripada awal. Dia kata in the beginning God created the heaven and the earth. Dan dia ada, ni dia punya chapter lah, Genesis. Dia ada Ishah. Ni kita panggil Ishah 1, Ishah 2. Okey. Ishah ni nak kata macam mana? Kita kata ialah surah kan, mungkin kita kata juzuk lah kan. Lepas tu dia ada ayat. Ni ayat lah, kalau macam Genesis 1, 1, 1, 2, itulah kan. Laptop ni pun dia slow. Baik. Lepas tu kita ada Exodus. Tengok Ishah, Genesis ni dia habis dengan yang ke-50, Ishah ke-50. Dan dia cerita sampai ni lah, cerita Nabi Yusuf apa semua ni kan, sampai Nabi Yusuf, death of Joseph, sampai dia matilah. Jadi dia cerita daripada awal kejadian alam sampailah kewafatan Nabi Yusuf. Lepas tu kita ada Exodus. Exodus cerita daripada Nabi Musa alaihissalam. Okay. So dia ceritalah, now these are the names of the son of Israel who came into Egypt with Jacob. Every man came with household. Ini nama-nama asbat dia lah. Reuben, Simon, Lawi, Judah, Isakhar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Ini dia cerita perkembangan. Lepas tu macam mana Fir'aun menindas Bani Israel. Now there arose a new king over Egypt who knew not Joseph. Okay. Dan dia berakhir pada Ishah yang ke-40, menceritakan lepas mereka keluar daripada Mesir, sampailah kepada mereka duduk di lembah Sinai. Apa mereka kena buat ni, ibadat mereka tabernacle. Cerita pasal Tuhan suruh mereka buat sambut Aidul Madal, perayaan hari khemah. Lepas tu kita ada Leviticus. Leviticus ni dia cerita pasal Lawi dan hukum hakam. Hukum hakam yang ni, laws for burnt offering. Maksud cerita pasal hukum hakam korban. Okay. Hukum hakam tentang grain offering. Ni banyak korban lah. Pasal Lawi kita sebut, mereka ni adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, Bani Lawi. Dan mereka ni diamanahkan untuk menjadi kita kata padri ataupun rabai, kahanah yang jaga agama. Okay. Law for sin offerings. Lepas tu dia ada sambungan dia juga, commit transfer against Lord, the deal falsely with his neighbor and master people. Dia hukum hakam lah. Hukum hakam pasal peraturan syariat Bani Israel. Dia ada banyak hukum hakam sini. Cerita pasal Harun dan dia berakhir dengan hukum hakam, laws about vows. Okay. Lepas tu kita ada Numbers. Numbers ni dia lebih cerita kepada keturunan Bani Israel lah, berapa orang anak mereka, apa jadi, apa semua lah kan.
And the Lord spoke unto Moses in the wilderness of Sinai in the tent of meeting on the first day of second month, the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, take ye the sum all the congregation of the children of Israel by their families, by their father's house, according to the numbers of names, every male by their polls. Dia suka cerita lah. Pasal apa numbers ni dia suruh Tuhan suruh hitung apa ramai anak apa semua untuk pergi perang nak masuk ke dalam Ardul Mi'ad, tanah janjikan. Tapi mereka semua enggan, tak nak. Okey, dan dia banyak Israel dia sampai 36. Dan dia cerita pasal anak pinak lah, keturunan kahwin dengan siapa apa semua, perempuan semua ni kan. Dia nak masuk syurga kena tahu lah mak bapak dia siapa kan. Tak buat amalan tak apa, janji tahu keturunan. Kita ada Deuteronomy yang ni lebih cerita kepada ulangan balik kepada syariat. Syariat Bani Israel juga. Dia cerita pasal syariat. Dia ulang balik apa sejarah mereka berlaku. Ni the 10 commandments. Yang ni disebut sebagai sifir apa ni, 10 arahan Tuhan. Tengok ni penting. Yang ni yang disebut dia kata yang ni yang ditulis di atas Lauhil Hijarah, di atas batu yang Nabi Musa bawa itu. Inilah yang Tuhan sebut. And Moses called unto Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and the ordinance which I speak in your ears this day, that ye may learn them and observe to do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us who are all of us here alive today. Dia kata ini dia punya 10 commandments kat sini. Thou shalt have no other gods before me. Yang pertama tauhid lah, an ta'budallah kan, tuwahidullah kan. Lepas tu, thou shalt not make unto thee a graven image, even any manner of likeness. Jangan buat berhala, jangan tunduk, jangan sujud kepada selain Tuhan. Tuhan akan menghukum generasi keturunan dan sebagainya. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Jangan sumpah palsu atas nama Tuhan. Jaga hari Sabtu, Sabbath day. Kerja 6 hari, but the 7th day is Sabbath unto the Lord thy God. Ini thou shalt not do any manner of work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass. Datang ternak pun tak ada kerja hari tu kan. Nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Orang yang datang masuk dalam kampung Bani Israel pun tak boleh buat kerja apa-apa. And thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And thou shalt remember that thou was a servant in the land of Egypt, and the Lord thy God brought thee out thence by a mighty hand and by an outstretched arm. Dia kena ingat hari tu, bersyukur kepada Tuhan sebab mereka keluar daripada hari tu. Lepas tu buat baik pada birrul walidain, honor thy father and thy mother. Kan? Yang mana ni disebut dalam Quran lah. Perjanjian yang Tuhan ambil dengan Bani Israel. Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi palsu. Okey, neighbor ni maknanya kerabat, karib. Ni yang bit merah ni ikut susunan ni lah. Jew punya. Ni kita ambil version yang Yahudi punya lah. Okey, yang ni Jewish publication serta Old Testament. Okey, either shall thou covet thy neighbor's wife, jangan goda bini orang. Neither shall thou desire thy neighbor's house, jangan teringin harta benda orang, tak boleh. Apa orang gaji dia, binatang dia, jangan ada teringin pun tak boleh. Ini adalah perjanjian yang Tuhan ambil dengan mereka. Okey, ini namakan sebagai the 10 commandment. Yang mereka kata inilah yang ditulis di atas batu yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Okey, jadi dekat sini habislah kita kata kitab Musa, dan dia habis dengan sifir yang Isah yang ke-34. Okey, and the death of Moses. Ini tak logik. Sebab dia kata yang ni adalah kitab yang Musa dapat, Taurat.
Jadi macam mana? Dia kata, and Moses went up from the plains of Moab unto Mount Nebo to the top of Pisgah. That is over against Jericho, and the Lord showed him all the land, even Gilead as far as Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim and Manasseh, and the land of Judah as far as the hinder sea, and the south, and the plain, even the valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar. And the Lord said unto him, this is the land which I saw unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. Maksudnya Musa, so the servant of the Lord died there. Dia mati. So siapa yang tulis ni? Ni siapa cakap ni? Kan? Takkan Musa cerita dia mati? Cerita mati Tuhan. And he was buried in the valley. Ni kacau ni, kan? And no man knows of his structure unto this day. Tak ada siapa tahu kubur dia. Tulis pada umur dia. Dia berkata, ini wahyu Tuhan. Tuhan dah tahu dah Musa nak mati. Dia berjawab gitulah. Dia berkata, dan kita kata, dia logik lah kalau dia cerita kamu akan mati. Dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu Nabi kita akan mati. Kan? Tapi mestilah ayat dia akan berlaku. Ini telah berlaku. Kan? Telah berlaku. Lepas tu dia orang lain cerita, bukan Musa sendiri cerita. Kan? Bukan ayat Tuhan juga, orang lain juga. Kalau Tuhan sendiri cakap kamu akan mati tempat sekian lain. Kan? Ni tak. Dia cerita orang lain. Pihak yang ketiga bercerita. Bukan Musa, bukan Tuhan. Orang lain yang perhati benda tu cerita. Jadi maknanya yang ni confirm. Confirm bahawa dia memang adalah tambahan. Confirm dia adalah tambahan. Okey. Lepas tu datang sifir Yoshua, sifir Yashua. Dia cerita macam mana mereka masuk ke tanah yang janjikan, dibawa oleh oleh Yusha' ibn Nun. Kalau kita tengok dia sebut dekat now it came pass off after the death of Moses servant of the Lord that the Lord spoke unto Yusha the son of Nun, Yusha' ibn Nun. Jadi dia perintahkan Yusha' ibn Nun supaya masuk ke tanah janjikan. Ini sebelum Yusha' ibn Nun mati, dia kata Yusha' ibn Nun buat satu perjanjian, ambil lagi sekali macam mana Musa sebelum dia mati, dia tulis balik Taurat, letak, ambil janji Bani Israel akan ikut ajaran Nabi Musa. So bukan juga Yusha' ibn Nun sebelum mati pun dia buat yang sama jugalah. Kan? So dia habis kat sini. Lepas tu datang Judges. Judges ni adalah cerita pasal lepas zaman Yusha' ibn Nun, di mana mereka diperintah oleh hakim-hakim, hakim-hakim yang yang datang selepas Yusha' ibn Nun. Ruth ni dia lebih cerita pasal satu orang, cerita pasal orang yang berlaku, satu peristiwa yang berlaku di zaman Judges tersebut. Samuel, yang ni Samuel ni cerita pasal zaman Nabi Samuel, salah seorang judge depa, hakim, dan dia adalah nabi yang dalam Quran iktiraf dia sebagai nabi. Wa idh qala nabi lahu ba'athana malikan nuqatil fi sabilillah, dalam surah Al-Baqarah. Nama dia Samuel. Dan dia dianggap sebagai judge depa yang paling besar lah, yang hebat, sebab dia nabi. Okey, Samuel pertama, Samuel kedua juga cerita pasal zaman Nabi Samuel dan pelantikan Talut dan kisah Jalut, dan juga Nabi Daud alaihi salam, dan sampailah Daud jadi raja dan berakhir dengan cerita pemerintahan zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan terang Nabi Daud buat dosa. Macam biasa, buat apa dosa? Ambil bini orang. Nabi Daud buat altar. Okey. Lepas tu dia ada Kings. Kings cerita pasal zaman raja-raja. Ni cerita Nabi Daud nak meninggal, kan? So
ada peristiwa rampasan kuasa daripada Adonijah, dan kemudian naiknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini Sulaiman, tapi bagi mereka Sulaiman ni raja lah, bukannya Nabi pun kan. Ini Nabi, raja mereka Sulaiman alaihissalam. Okey, cerita pasal Sulaiman, pemerintahan Sulaiman, apa arahan Nabi Sulaiman, lepas tu doa Nabi Sulaiman, cerita pasal Nabi Sulaiman, apa pemerintahan dia, apa semua. Dia bina haikal yang sekarang dia pun cari tak jumpa-jumpa tu kan. Bina istana. Yang ni cerita pasal dia bawa balik kotak yang ada, yang dikatakan ada Lauhul Hijarah, ada Taurat yang asal. Bila buka tengok dah tak ada Taurat, tinggal 10 commandment sahaja. Okey, Tuhan datang menjelma kepada Solomon. Cerita pasal Queen of Sheba, Ratu Sabak. Yang ni cerita masalah Nabi Sulaiman jadi syirik. Love many foreign women beside the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians and Hittites. Jadi dia kata Nabi Sulaiman ada 700 wife kan. Dan Nabi Sulaiman ramai bini, dalam hadis Nabi pun sebut kan. Tapi yang ni masalah ni. For it came to pass when Solomon was old that his wife turned away his heart after other gods, and his heart was not whole with the heart Lot with his God, and was the heart of David his father. Macam mana Sulaiman bisa semua berhala? Itu tuduhan berat. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak kafir, walakinna syayatin kafaru. Yang kafir adalah syaitan. Nabi Sulaiman tak buat apa yang Yahudi tuduh dalam kitab mereka ni, tak ada. Nabi Sulaiman tak buat. Okey. Lepas tu cerita sampai Nabi Sulaiman wafat dah ni. Nabi Sulaiman dah wafat kan. Slept with his father ni maksudnya tidur amati lah kan. Dia akan sebut ayat dia gitulah. And Solomon slept with his fathers and was buried in the city of David his fathers, and Rehoboam his son reigned in his seat. Lepas tu datang pemerintahan anak dia Rehoboam dan perpecahan kerajaan Bani Israel. Ni Jeroboam ni raja yang kedua, raja mamlakat Israel. Dan sampailah cerita kerajaan raja-raja ni masuk king yang kedua pun, cerita raja-raja, perintah raja-raja, perpecahan di antara kerajaan Israel dengan Yahuda, sampailah kejatuhan mamlakat Yahuda. Jatuhnya kerajaan Yahuda yang kita sebut sebelum ni kan. Datangnya Nebuchadnezzar, king of Babylon. So dia pun jatuh kerajaan ni, habislah Bani Israel dibawa keluar daripada kerajaan dia. Chronicles Akhbar Ayyam, ini sama juga cerita, dia ulang lebih kurang cerita balik apa kejadian daripada Adam sampai kejatuhan kerajaan Israel. Dia macam ulang balik lah. Ni dia kata Adam lah ni, masalah silah Adam, Syith, Enosh, Kan'an, Mahalail, Yarid, Enoch, Matushalah, Lamekh, Nuh, Sam, Ham, Yafith, son of Yafith, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Masih, Tiras. Nama-nama keturunan lah, dia cerita apa semua nama-nama anak-anak manusia, keturunan Nabi Adam, daripada Nabi Ibrahim sampai ke Yaqub. Okey, siapa nama anak-anak dia. Chronicle ni dia cerita, banyak cerita pasal ni lah, pasal dia ulang balik. Tengok dia ulang balik, cerita balik pasal Nabi Daud. Lepas tu ulang balik cerita pasal ni Nabi Sulaiman tadi, Nabi Sulaiman buat syirik tadi kan. Dia cerita balik sampailah jatuhan kerajaan Yahudi, mamlakat Yahuda, sama. Dia ulang balik Okey. Sampai dia sambung sikit sampai kerajaan Cyrus. Pemerintahan kerajaan Cyrus. Cyrus ni raja, kita kata raja apa? Raja Parsi. Raja Parsi. Okey. Yang hantar balik depa balik ke negara depa, hantar balik depa ke negara Yahudi. Jadi sambung dengan Sifir Ezra yang dikatakan telah tulis balik Taurat. Sifir Ezra yang kata Ezra ni yang tulis balik Taurat. Okey.
Dia ceritalah macam mana orang Yahudi balik ke Israel. Nahmiyah cerita pasal Nabi Nahmiyah, dikatakan Nahmiyah yang tulis. Juga cerita pasal keadaan Bani Israel lepas daripada zaman Ezra. Esther juga sama, cerita pasal Nabi, apa yang berlaku pada zaman Esther, apa yang berlaku apa semualah. Cerita pasal zaman Nabi sebutlah. Macam Job, Ayub ni cerita pasal Ayub, dia termasuk dalam sifir doa juga, sebab dia ada banyak cerita pasal Nabi Ayub, kan? Itulah. Faham saya ni doa. Dia baca doa lah, kan? Zabur. Okey, dia baca doa. Apa dia baca ni? Dia baca kan, dia punya qasidah lah, nasyid. Macam Hanana lah. Okey, proverb pun samalah. Apa yang dia kena baca, apa semua ni. Yang ni pun sama. Dia lebih pada doa-doa, ayat-ayat, kata-kata hikmah. Dan yang penting Som As-Salaman ni lah, yang dia pun duk baca hari Ahad. Kalau orang Kristian baca, orang Yahudi baca hari Sabtu lah. Ni apa nama. Tapi Som As-Salaman ni teruk lah. Dia memang nampak lucah. Dia cerita, dia nak gambarkan, tak tahu nak gambarkan apa, tak tahu. Kan, cerita lelaki perempuan duk bercium, lepas tu duk minum arak, lepas tu buat hubungan, kan. Tapi dia kata yang ni lambang kasih sayang Tuhan kepada Israel. Dia muskilah. Lodging for her beloved. Ni masalah. Dia cerita benda macam ni lucah, kan. Lepas tu Isaiah, Jeremiah, Lamentis, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos. Kita ambil laju lah, tak perlu sangat. Yang ni Obadiah ni yang paling sikit, dia ada satu sifir sahaja, satu ishah sahaja. Lepas tu dia ada Jonah, ada Mikah, ada Nahum. Ni semua nama Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi mereka lah, maksudnya setiap ikut nama ni dia cerita apa yang berlaku pada zaman tersebut lah, yang diwahyu pada Nabi tersebut. Sofnia, Hagi ada dua je, Ishah dia. Zakaria, dia cuma cerita pasal Nabi. Malachi ni last. Malachi adalah last kepada Old Testament. Ni last lah, habislah kitab Yahudi. Lepas tu masuk Matthew ni, New Testament lah, Matthew lah, kan. Kalau macam apa yang Jew punya dia tak ada lah. Jew tak ada lah, kan. Sebab ni orang Yahudi punya tadi dia sampai Old Testament je lah. Okay, Malachi ni. So ini adalah contoh yang dipegang oleh orang Yahudi. Okay, dan kita ada banyak version. Dan ni semua version ni terjemahan lah, terjemahan. Okay, so kalau kita tengok yang ni ialah apa yang orang Yahudi percaya, disebut sebagai Tanakh. Okay, so kalau kita tengok dia ada juga yang bahasa asal dia mana tu, Hebrewish. Yang ni kalau tulisan bahasa Ibrani lah. Dia tulisan dia nombor pelik-pelik gitu, kan. Ni bahasa Ibrani. Semua yang ni dia ada apa, transliteration kita boleh sebut. Okey, ini adalah bahasa Ibrani. Dan kita ada, macam kita sebut sebelum ni, dia ada banyak version. Ada version yang berbentuk kepada apa nama, Septuagint. Terjemahan Septuagint ni maksudnya yang terjemahan bahasa Greek. So kalau kita tengok Greek, dia ada tambah kitab. Ni yang Greeknya, kita tengok dia ada tambah Esdras ni, yang ni sebahagian, yang lain yang ni dia ada tambahan. Tengok dia tambah sifir yang ni. Esdras ni dia ada Tobit. Tobit, dia ada Judith, dia ada Mukabis. Okey, dia ada prayer of apa nama ni, of Manasseh. Dia ada wisdom, ada Sirach, ada Baruch. Ni yang tambahan yang dipakai oleh
Katolik. Ini dipakai oleh Katolik. Okey. Biasanya kalau dalam gereja dia pakai je lah Bishop Bible ni. Bishop Bible ni yang dia pakai lah. Okey. Selain daripada tambahan chapters, dia juga ada tambahan ayat pada surah lah kita katakan chapter Easter. Kita tengok Easter ni dia ada beberapa tempat yang dia tambah. Maksudnya yang biru ni kalau dalam nuskhah Ibrani tak ada lah, dia tambah. Ayat ni tambah. Okey, maksudnya yang tak diiktiraf oleh siapa? Oleh Yahudi. Ya, tengok chapter ke apa ni? Yang kelima ni tak ada. Dalam orang Yahudi tak percaya lima ni. Yang satu dua ni. Okey, yang ni dia tambah. Katolik tambah. Juga dalam sifir Daniel. Okey, dalam Daniel pun tengok dia tambah 13 dengan 14. Hari ni dia orang Protestan dengan orang Yahudi tak pakai lah. Okey. Yang ni dia sebut sebagai Apokripa ni. Okey. Tapi yang ni Katolik anggap dia sebagai kitab suci muqaddas. Kitab suci muqaddas. Okey. Dan kalau kita tengok yang ni pun terjemahan baru juga untuk apa nama? Terjemahan baru untuk kitab ni lah. Kitab dia panggil kitab apa? Orang Katolik. Edition of the Greek text. Ini dia pun pakai Septuagint ni, maksudnya 70 dalam bahasa Greek. Sebab dia akan kita sebut dia terjemah 70 orang pendeta yang dipanggil oleh Ali Izar. Okey. Yang ni yang dia buat terjemahan apa nama? Kitab kepada Septuagint dalam bahasa apa nama? Bahasa Inggeris. Ini pun yang lama, yang Brenton ni terjemahan lama dengan Bishop ni yang biasa pakai dekat gereja. Ini pun dia setengah dia tak ada dalam depa pun sendiri ada khilaf juga kan. Maksudnya ada yang tak pakai, ada yang tak masukkan dalam Bishop. Dalam Brenton ada. Okey. Tapi dalam terjemahan baru ni adalah terjemahan dia panggil apa tadi? NSTV, NET, New English Translation Septuagint. Jadi itu adalah gambaran tanah Yahudi. Dan kita ada Taurat Samiri yang dipakai oleh Yahud Samiriyun. Ini yang terjemahan Arab lah, yang telah terjemah Dr. Hijazi Saqah, yang mereka jumpa naskah ni dan diterjemah oleh seorang rabai Yahudi juga daripada kalangan Samiriyin. Apa nama? Dia terjemah, kemudian Dr. Hijazi Saqah jumpa makhlutat ni dan dia tahqiq dan dikeluarkan macam inilah. Dan ini adalah Taurat Samiri, orang Yahudi Samiriyin. Dia cerita pasal ini sifir Genesis lah ni, sifir Takwin. Dan dia banyak khilaf, banyak dia katakan setelah dihitung lebih kurang 6,000 perbezaan antara Taurat Samiri dengan Taurat Hebrew. Maksudnya antara tanah yang orang Hebrew pakai, orang Yahudi yang ada di Palestin pakai, dengan Yahudi yang ada dekat Nablus. Nablus dekat Palestin juga, Nablus pakai ada lebih kurang 6,000 perbezaan. Okey. Jadi itulah secara ringkas apa yang kita nak tunjuk berkenaan dengan nak bagi nampak lah apa dia dikatakan sebagai kitab Yahudi itu, bagaimana rupa dia, kan? Lagi tak nampak, tak tahu pula, kan? Lagi jumpa tepi jalan ingat kitab apa ni, kan? Nak baca, kan? Jadi dia kena tahu. Okey, jadi kita nampak, kita dah sebut pada kelas yang lepas beberapa contoh perbezaan antara apa nama sifir-sifir yang kita nampak sekarang. Jadi kalau macam ni punya cerita, kan, macam mana ada surah yang ada dalam naskah, ada surah yang tak diiktiraf oleh satu pihak yang lain. Tambahan, bukan sikit ni tambah ni. Tengok, Makabis yang pertama ni ada 16 juzuk. Juzuk tau, bukannya ayat. 16 juzuk tambah untuk satu surah. Kan, satu dia macam perenggan fakrah, dia panggil ishaq. Tambah apa nama satu surah, 2-3 surah
Kau bayangkan kalau Quran tambah macam ni, tak pening dah. Kan? Ni adalah kitab buatan manusia. Kalau dia kitab Tuhan, dia tak ada perbezaan macam ni. Dia takkan ada perbezaan yang macam ni. Kalau kita balik kepada Juz punya apa nama, ayat. Jadi kita nak tengok di sini beberapa. Hari ni kita nak tengok beberapa ikut sini dia kata perbezaan yang kita dah sebut sebelum ni dalam sifir apa nama, kitab Yahudi ni, menunjukkan dia bukan daripada kalam Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dari segi perbezaan bilangan kitab. Yang kedua fakta-fakta yang kita sebut juga sebelum ni, pertentangan dalam dia. Dan dia ada tambahan. Kitab ni kalau kita tengok daripada awal sampai habis, semuanya ialah berkata Musa, berkata Tuhan kepada Musa, Musa bercakap dengan bangsa dia. Maknanya dia tak ada kata ganti diri pertama, tak banyak sangat. Banyaknya ialah orang luar yang cerita. Okey. Kalau kita tengok pada Genesis 36, di antara contoh nak tunjuk kata memang ada orang tambah. Ishah 36 faqrah 31. Dia lepas dia sebut nama-nama di atas ni. And these are the kings that reign in the land of Edom before there reigns any king over the children of Israel. Okey. Yang ni pemerintahan raja dalam zaman Bani Israel ni bila? Lepas pada zaman Samuel. Kan? Lepas pada zaman Samuel. Bukan zaman Musa. Kalau Musa yang tulis apa nama, Genesis ini, ataupun dia wahyu Allah Ta'ala kepada Musa, mana mai ada cerita pasal raja-raja dalam sifir awal takwin Genesis. Lambat lagi nak ada raja-raja. Raja-raja tak masuk dalam asfar Musa yang khamsah. Dia ada sifir khas, Kings 1 dengan Kings 2, Chronicles 1, Chronicles 2. Okey? Jadi macam mana tiba-tiba Musa bercerita, inilah ada pada raja-raja yang memerintah di negeri Edom sebelum memerintahnya raja-raja Israel. Raja-raja Israel belum wujud lagi masa zaman Nabi Musa AS. Dan ayat ni kalau kita faham, orang yang cakap ni seolah dia hidup di zaman raja-raja Bani Israel. Kan? Seolah macam dia sekarang pada zaman dia cerita sebelum Bani Israel siapa jadi raja. Kan? Jadi maknanya confirm ini bukan Musa. Ini contoh. Dan satu lagi dalam tadilah matinya Musa AS adalah contoh yang jelas yang tak dapat diterima akal, bahawa Nabi Musa cerita dia telah mati dan dia ditanam. Itu memang cerita yang mengarut. Baik. Kemudian kita nak melihat di antara bukti kata kitab ni bukan daripada Tuhan, sifat Tuhan dalam kitab ni tak betul. Dia kata apa? And on the seventh day God finished his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Takkan Tuhan berehat? Kenapa Tuhan nak berehat? Kalau Tuhan berehat, alam jadi apa? Kalau Tuhan berehat hari Sabtu, mana Sabtu dalam alam ni tak ada apa, kosong. Yang hidup mati, yang mati hilang. Semua benda bergantung kepada Tuhan, penciptaan Tuhan. Kita tak boleh bercakap melainkan Tuhan cipta untuk kita percakapan. Kita tak boleh gerak jari kita melainkan Tuhan ciptakan pergerakan jari kita. Kalau Tuhan berehat, habis. Binasalah alam ni. Kan? Sebab tu orang Hindu dia cerdik lagi kan. Hindu kata apa kan, bila Tuhan Brahma tidur jadi kiamat. Kan? Yahudi tak apa cerdik sangat. Dia tak sebut kata dia kiamat. Demikian juga benda ni diulang pada Exodus. 2 kali dia sebut Tuhan berehat ni. 31:17.
For in 6 days the Lord made heaven and on the 7th day he ceased from work and rested. Mana Tuhan boleh berehat? Kan? Tapi tengok dia pun takwil lah. Ni orang Kristian punya tafsir lah. Adam Clark punya. Kan? Dia kata, everyone to man. If a man religiously rested on the Sabbath, both his body and soul shall be refreshed. Dia kata Tuhan just majas. Ni tak boleh pakai majas lagi tak Tuhan, tak ada. Kalau kita kata majas-majas jadi macam ni, sikit majas, sikit majas. Oh, jenuh ke tu? Habis Tuhan apa? Kitab hidayah, tapi semuanya dalam kitab tu adalah isyarat yang kita kena takwil. Tak mana hidayah dia? Tak mana petunjuk dia, kan? Itu contoh. Dan Tuhan jawab benda ni dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat ke-38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ. Tuhan jawab dalam surah Qaf ayat ke-38, kami telah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempoh 6 hari dan kami tidaklah letih. Tidak letih. Baik. Dalam Sifir Khuruj juga 32:14 dia sifatkan Tuhan dengan sifat menyesal. And the Lord repented of the evil which he said he would do unto his people. Kalau kita tengok Cambridge punya kalau kita tengok macam mana Tuhan boleh menyesal. Menyesal ni sifat jahil. Sifat jahil, kan? Jadi sekarang Yahudi kata Tuhan menyesal. Tapi tengok di sini Cambridge punya Bible dia takwil lah. God is thus said to repent not because he really changed his purpose, but because he does so apparently when in consequence of a change in the character and conduct of man. Jadi mana dia pun nak takwil lah ayat ni macam again takwil kita lah juga. Sebab Tuhan tidak boleh tengok. Sebab apa? Pertentangan dia dalam ayat yang lain. Kalau kita tengok dalam Samuel, ayat dia kata apa? Then he said, I have sinned, yet honor me now, I pray thee, before the elders of many people and before Israel, and return with me. Ayat ni. And also the glory of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak menyesal. Ni ayat lawan dengan tadi, kan? Tadi Tuhan menyesal. Kalau Tuhan menyesal, Tuhan jadi manusia, kan? Jadi dia ada unsur-unsur tajsim, tashbih. Demikian juga dalam sifir Numbers. Kita dalam Numbers 23 19. Tuhan tak menyesal. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Lam yalid wa lam yulad. Jelas. Tuhan bukan manusia dan bukan anak kepada manusia. Jadi dia tidak boleh menyesal. Tapi tadi dalam Sifir Exodus Khuruj 32:14 dia kata Tuhan menyesal. Ini kacau lah. Kan? Dah berlaku pertentangan. Dalam Jeremiah. Mana Jeremiah? Sini. Jeremiah 13:17. But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret for your pride, and mine eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. Tuhan teriak tengok Bani Israel kena ceroboh. Takkan Tuhan nangis apa pasal? Siapa Tuhan nak teriak? Bani Israel ni jahat, apilah. Kena apa pun tak? Kan Tuhan teriak. Kacau. Kan? Dalam 14, 17 dia ulang benda yang sama. Dalam Jeremiah. 14, 17.
And thou shalt say this word unto them, let mine eyes run down with tears night and day, and let them not cease. For the virgin daughter of my people is broken with a great breach, with a very grievous blow. Tuhan menangis tengok Bani Israel kena ceroboh dengan bangsa asing. Apa Tuhan? Tuhan takkan Tuhan tak tahu habis tu ada benda dalam alam ni yang tak jadi ikut kehendak Tuhan ke? Ini masalah. Itu Tuhan. Nampak? Dia persifatkan Tuhan dengan sifat yang sangat buruk, sangat teruk. Bahkan ada satu benda yang tunjuk tak mana tu, tak ingat lah. Dalam sifir ke apa. Sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Tadi sifat Tuhan. Sekarang kita masuk sifat-sifat Nabi. Nabi juga dihina dalam Taurat. Macam kita tengok cerita Nabi Sulaiman. Dituduh menjadi penyembah berhala. Dia berkata Sulaiman bukan Nabi. Okey. Yang kamu agak Nabi, tapi dia buat benda yang teruk pada. Kalau kita buka dalam Genesis 9:20. 9:20. 21. Dia kata, and Noah the husbandman began and planted a vineyard, and he drank of wine and was drunkard, and he was uncovered within his tent. Nabi Nuh mabuk, lepas tu Nabi Nuh telanjang. Wal'iyadzubillah. Lepas tu dia kata, and Ham the father of Canaan saw the nakedness of his father and told his two brethren without, and Sam dengan Yafith took a garment and laid open both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father, and their face were backward and they saw not their father's nakedness. So Ham, anak yang bongsu, bapa kepada keturunan Kanaan, musuh Bani Israel, tengok nak bapa dia telanjang, dia pergi beritahu abang dia Sam dengan Yafith. Jadi Sam dengan Yafith ni depa tak mau tengok buat dia buat telanjang, depa ambil kain, depa buat main dari belakang, depa berunduk tutup buat depa. Okey. And Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done unto him, and he said, yang ni yang betul dah, yang ni, cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. Tujuan dia apa? Depa nak laknat musuh depa Kanaan. Perangai, nampak? Habis dengan nabi-nabi sangkut pop. Siapa? Hampa bergaduh dengan Kanaan, sudahlah. Pasal apa nak babit Kanaan, bapak Kanaan sekali dengan tok Kanaan sekali? Kan? Ini perangai Yahudi. Dia kalau bergaduh, habis dengan nenek moyang, keturunan semua diangkut. Kan? Nampak? And he said, blessed be the Lord, the God of Sam, and let Canaan be their servant. God enlarged Yafith, and he shall dwell in the tents of Sam, and let Canaan be their servant. Lepas tu, tapi hakikat dia apa yang berlaku? Adakah Kanaan menjadi hamba keturunan Kanaan? Tak. Kanaan adalah orang yang duduk di bumi Palestin sebelum datang Bani Israel. Mereka yang jadi raja dekat situ. Mereka yang bina bandar Baitul Maqdis. Mereka yang buat kerajaan dulu. So mana dia yang kata Kanaan jadi hamba kepada Bani Israel? Dalam sejarah Kanaan berperang dengan Bani Israel takut nak masuk dalam tanah janji kan lepas keluar daripada Laut Merah. Sebab takut nak perang dengan Kanaan. Dah kalau Kanaan kena laknat, apa yang takut nak masuk perang? Kan? Tapi takut mengecut nak perang dengan Kanaan yang kononnya telah dilaknat oleh Nuh. Kan? Tak betul ya? Kan? Tak kena gaya. Lepas tu yes. After the flood 350 years. After the flood. Bawah sekali. 950 years and he died. No, 950 years. 950.
Quran kata 950 dia berdakwah. Itu maklumat dia pun terbiasalah. Umur ni dia pun macam-macam lah. Macam kita sebut sebelum ni lah, umur Nabi Adam, Nuh pun semua tak sama. Berbeza mengikut dia punya kitab. Baik. Kalau kita tengok 19, ini pun lagi teruk ni. Nabi Lut alaihi salam, Lot and his daughters. And Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, he and his 2 daughters. And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father. And he knew not when she lay down, nor when she arose. And it came to pass on the tomorrow lah, that the firstborn said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this night also, and go down in and lie with him, and we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him. And he knew not when she lay down, nor when she arose. Thus were both the daughters of Lot with child by their father. Dapat anak. And the firstborn bore a son, and called his name Moab. Ni tujuan dia nak habaq kata keturunan Moab yang musuh dengan dia ni anak zina tu je. Musuh dengan Moab. Sudahlah. Pasal apa nak kait dengan Nabi Lut? Sampai fitnah Nabi Lut ni, wal'ayyadzubillah. Ni kacau ni. And the younger, she also bore son, and called his name Ben Ami. The same is the father of children of Ammon. Unto this day. Dia just nak kutuk lain bangsa. Nak kata orang lain pada Yahudi nak zina, orang lain pada Yahudi kena laknat. Kami yang suci, kami yang bagus. Itu tujuan. Yang jadi mangsa Nabi-Nabi. Masalah. Wal'iyadzubillah. Tengok ayat yang ke-27. Ni lagi dahsyat. Ni pun teruk, ni paling teruk Nabi Lut lah, daripada tuduh. Wal'iyadzubillah. Allah musta'an. Lapan belas 29. Cerita pasal macam mana Yaqub alaihi salam dapat berkat. Ini cerita lawak ni. Jadi macam mana Bani Israel ni boleh jadi bangsa yang terpilih. Ni dia pun cerita macam dia pun jadi bangsa yang terpilih. Tengok dia kata, and he came unto his father and said, My father. And he said, Here am I. Who art thou, my son? And Jacob said unto his father, I am Esau, thy firstborn. Nabi, dia pun kata Nabi Ishak dah tua, okey, dia nak lantik anak dia supaya jadi nabi, bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Anak yang sulung ialah Esau. So, dia suruh Esau ni pergi memburu, buat balik ke dia kambing nak makan. Kan? Mak dan lain lah. Mak Yaqub dapat tahu, dia kata hang pergi tipu ayah hang bukan nampak dia kata. So ni lah Yaqub buat, ambil kambing dekat rumah, sembelih. Yang Esau ni pergi cari masuk hutan cari kambing liak, dia sembelih kambing di rumah dia sendiri, mai suar kat pak dia. Dia kata Yaqub tipu lah. I have done according as thou biddest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. And Isaac said unto his son, How is it that thou hast found it so quickly, my son? Macam mana tadi hang keluar sat dia balik dah siap masuk dah tu. Kan? And he said, Because the Lord thy God sent me good speed. Sebab Tuhan lah.
Dah bagi aku mukjizat dia, aku dah terpilih. And Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him, and said, the voice is the voice of Jacob. Sorok Yakub. But the hands are the hands of Esau. Tapi tangan, masa dia pakai baju bulu-bulu, tangan macam tangan Esau. Kan? And he discerned him not, because his hand were hairy, and his brother's Esau's hand, so he blessed him. And he said, art thou my very son Esau? And he said, I am. And he said, bring it near to me, and I will eat of my son's venison, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat, and he brought him wine, and he drank. And his father Isaac said unto him, come near now, and kiss me, my son. And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, see, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord had blessed. Jadi dia macam itulah Bani Israel jadi bangsa yang terpilih dengan cara menipu. Kita tak kata, mereka kata. Mereka mengaku mereka jadi bangsa yang terpilih dengan cara menipu. Cara dia tipu, wal'iyadzubillah. Tapi siapa menipu, dia kata dia Yakub tipu, wal'iyadzubillah. Kita dalam Islam, Nabi ni bukannya boleh turun-turun daripada bapa kepada anak. Yang lantik Nabi ni adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi tengok Yahudi, sebab dia nak pentingkan keturunan, perangai buruk, nak kata keturunan. Baik, tu cerita Nabi Yakub. Kemudian dalam Sifir Exodus 31, ini cerita pasal Nabi 32. And when the people saw the Moses delayed to come down from the mount, the people gathered themselves together unto Aaron, and said unto him, up, make us a God who shall go before us. For this Moses, the man that brought us up of the land of Egypt, we know not what is become of him. And Aaron said unto them, break off the golden rings, which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them unto me. And all the people broke off the golden rings which were in their ears, and brought them unto Aaron. And he received it at their hand, and fashioned it with a graving tool, and made it a molten calf. And they said, this is thy God, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. So siapa buat batu nak lembu? Nabi Harun. Wal'iyadzubillah. Tak gila punya kerja Nabi Harun buat benda tu. Lepas tu Nabi Harun dilantik jadi padri kahana untuk menjaga kitab Taurat. Tapi dialah yang buat patung lembu. Itu dia pun sesat lah. Wal'iyadzubillah. Tuduhan tak berasas. Tuduh Nabi buat benda yang sesat. Nabi Daud alaihi salam dalam Samuel kedua 11 verse number 11, phrase 1 to 26. Dia kata, and it come to pass at the return of the year, at the time when kings go out to battle, that David sent Joab and his servant with him, and all Israel, they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And it came to pass at eventide that David arose from his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof of he saw a woman bathing, and who was very beautiful to look upon. Nabi Daud. Mengintai. Dah lah sekalian lepas tu, sent and inquired after the woman, and one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. Berzina dengan bini orang. And the woman conceived, and she sent and told David, and said, I am with child. Ngandung pula. And David sent to Joab, saying, send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David.
And when Uriah will come unto him, asking how Joab did and how the people fed and how the war prospered. Ceritalah. Tapi yang pentingnya poin dia dekat sini. Panjang cerita dia ni. Maknanya nak cerita bahawa Nabi Daud berzina dengan bini orang, bini panglima dia sendiri, Uriah ni. Dan dia hantar Uriah ni untuk mati di perang. Dan dia buat rencana apa semua. His made drum and at even he went out to lie on his bed with the servant as well, but went not down to his house. It came to pass the morning, David wrote letter to Jonathan said by the hand of Uriah, letter saying, said ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die. Nabi Yakub nak rampas bini dia ni, Nabi Daud nak rampas bini Uriah ni. So dia hantar Uriah ni perang, dia kata letak di depan sekali, masa tengah teruk-teruk tu, biar dia mati. Kan? Jahat tak jahat? Dan jadi maknanya cerita pasal Nabi Daud ni, Nabi Daud ni seorang yang gila perempuan. Lepas tu dia bunuh laki orang untuk dapatkan bini orang, wal'iyadzubillah. Lepas tu Nabi Sulaiman kita dah baca tadi macam mana dia buat perangai tuduhan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah akidah Yahudi berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Nabi-Nabi. Tuhan kita tengok tu dia sifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang buruk, keji. Tuhan menyesal, Tuhan teriak, wal'iyadzubillah. Ada sifat yang keji yang tak layak untuk disifatkan Tuhan. Nabi-Nabi juga disifat dengan sifat-sifat yang keji yang tak layak, wal'iyadzubillah. Jadi inilah akidah mereka terhadap Tuhan dan Nabi-Nabi. Yang ni baru kita tengok dia punya kitab Torah ataupun Tanakh. Kita tak tengok lagi Talmud, kan? Tapi kita ambil sebab yang ni semua Yahudi confirm percaya. Tak ada Yahudi yang ingkar Torah ataupun Tanakh. Talmud tak semua Yahudi percaya. Okey. Ini adalah sebahagian daripada akidah orang Yahudi terhadap Tuhan dan terhadap Anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan mereka memang terkenal dengan golongan yang kita kata apa? Tidak hormat kepada Nabi-Nabi, ingkar dan kufur kepada para Nabi, dan mereka adalah golongan yang banyak membunuh Nabi-Nabi seperti yang disebut dalam Al-Quran. Sifat-sifat Yahudi Allah Ta'ala telah jelaskan, yang mana kita baca dalam Al-Quran. Dan dalam kitab mereka ni sendiri, kalau kita kaji, mereka juga mengaku banyak yang mereka ni memang telah sesat, murtad, meninggalkan ajaran Tuhan, kufur dengan Nabi-Nabi, juga tertulis dalam kitab mereka yang diselewengkan ini. Dan dia adalah dalil bahawasanya mereka ni memang bangsa yang kufur, sesat, perangai dia keji sepanjang zaman, bukan saja pada zaman tertentu. Ada orang kata tak ni Yahudi ni yang Quran celah ni Yahudi zaman tertentu. Tak. Sampai sekarang inilah kitab mereka. Inilah akidah mereka. Inilah mereka i'tiqad berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Nabi-Nabi. Kalau Tuhan dengan Nabi-Nabi macam ni mereka buat, tak ada rasa hormat, tauqir dan ta'zim langsung kepada Nabi-Nabi Allah. Tu tak tengok lagi apa mereka buat kepada Nabi Isa alaihissalam, apa mereka buat kepada Zakaria dengan Yahya. Kan? Ni Nabi-Nabi yang awal diubah sejarah mereka, dituduh minum arak, mabuk, berzina, wal'iyadzubillah. Kalau Nabi mabuk, Nabi berzina, apa lagi yang tinggal? Kan? Ada lagi ke orang salih dalam dunia ni? Tiba-tiba mereka, ulama' mereka pula jadi orang yang salih, yang dekat dengan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, anak Tuhan. Kan? Jadi di antara perkara yang mengarut. Dan ini juga bukti bahawa kitab mereka ini kitab tulisan mereka sendiri yang telah diubah, dan tak mungkin ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah tidak disifatkan dengan sifat-sifat manusia. Jelas, takkan wahyu Tuhan dalam Quran, dalam ayat wahyu Tuhan cerita benda macam ni. Cerita sifatkan Nabi-Nabi utusan yang dia pilih sebagai orang yang jadi perantara antara dia dengan manusia, disifatkan dengan perangai yang tak layak untuk jadi ikutan dan qudwah sekalipun. Kan?
Hatta raja pun, kalau dia pun kata raja ni bukan Nabi, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Tapi pelik, tadi kita baca tadi, Nabi Sulaiman, Tuhan reveal, dedahkan diri dia pada Sulaiman. Nabi Daud dipilih oleh Tuhan untuk dia raja. Dia raja-raja, dia semua dapat wahyu belaka. Nabi lah tu abang dia. Dia pun Nabi pun tak clear apa dia Nabi, tak faham tak? Kan? Kalau dah sampai Tuhan dedahkan diri dia depan Sulaiman, tapi Sulaiman bukan Nabi, apa lagi maksud Nabi? Kan? Jadi apa Nabi sana? Mereka sangat tak boleh bagi takrif apa itu Nabi, apa itu Rasul. Mereka yang mana mereka suka, mereka katanya Nabi. Mereka tak suka, mereka keluarkan daripada Nabi. Tapi Daud dengan Sulaiman dia nak dipergambarkan sebagai kita kata apa, sebagai raja, sebab mereka nak angkat kerajaan Yahudi. Nak angkat kerajaan Yahudi, kata Yahudi ni ada hak di atas muka bumi, ada hak untuk bentuk kerajaan, sampailah datang Mesaya yang dijanjikan. Ia akan berhukum dengan hukum keluarga Daud alaihissalam. Dia berkata nanti Dajjal lah, pada kita taruh nanti Dajjal lah datang dan hidupkan balik pemerintahan keluarga Daud. Okey. Baik. Itu berkenaan dengan akidah mereka, berkenaan dengan Tuhan dan Nabi-Nabi. Kemudian berkenaan dengan hari akhirat. Adakah orang Yahudi beriman dengan hari akhirat? Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam surah Taha, Allah wahyukan kepada Musa kali pertama, Allah wahyu kepada dia, tak ada kata apa? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Awal-awal Tuhan angkat Musa jadi Rasul, Tuhan wahyu dah. Tuhan kata, sesungguhnya kiamat pasti datang, hampir sahaja aku mendedahkannya. Akadu ukhfiha. Ada juga tafsir kata akadu ukhfiha an nafsi. Hampir sahaja aku sembunyikan kiamat ni daripada diri aku sendiri. Kalau ikutkan, aku tak nak siapa pun tahu, tak ada kata. Kan? Dahsyatnya rahsia kiamat. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya dibalas setiap jiwa apa yang dia buat. Dan Musa AS dalam suratul A'raf ayat 156 berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Dan tulislah untuk kami ya Allah di hidup dunia ini kebaikan dan di akhirat. Jadi Musa mendoa minta kebaikan akhirat. Dan Allah mencerita tentang tentera-tentera Talut. Dia berkata apa? قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Dan berkatalah mereka yang yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Allah, masuk mati di akhirat. Apa ramai golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang yang sabar. Tetapi orang Yahudi pada zaman Nabi SAW telah menyeleweng akidah mereka dalam bab iman di hari akhirat, di mana Allah menceritakan akidah Yahudi dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat ke-80. Apa dia berkata? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, Yahudi kata, kami tidak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari sahaja. Ini i'tiqad orang Yahudi, mereka menyangka mereka tidak masuk neraka kecuali beberapa hari sahaja. Wal'iyadzu billah. Dan mereka menganggap bahawa mereka sahajalah ahli syurga. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Mereka mengatakan tidak masuk syurga melainkan orang Yahudi ataupun Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah olehmu wahai Rasul, bawalah bukti kamu jika kamu benar. Ini yang Al-Quran cerita. Adapun kitab mereka yang kita tengok ni memang tak cerita langsung pasal hari akhirat. Tak ada. Tak mana hari akhirat kita tak tahu dalam kitab mereka ni. Semua cerita pasal nak masuk tanah dijanjikan, dapat kebaikan dunia, jadi kaya, harta banyak, anak pinak. Itu yang ada. Kalau kita rujuk pada Sifir Daniel 12:2.
And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to reproaches and everlasting abhorrence. Ni ya yang ada satu-satunya ayat cerita pasal hari kiamat. Kan? Hal lain tak ada. Dan kita akan tengok nanti dalam firqah-firqah Yahudi, kebanyakannya mereka ini tidak beriman dengan hari akhirat. Seperti golongan As-Saduqiyin, mengingkari kebangkitan orang mati, dan mereka menganggap ianya berlaku di dunia. Kesenangan dunia itulah balasan bagi orang buat baik, dan kesengsaraan hidup di dunia itulah balasan orang buat jahat. Golongan Al-Farisiyin pula, mereka menganggap bahawa orang mati akan bangkit semula di dunia ini bila datangnya Mesiah. Jadi dia tak perlulah pada hari akhirat, yang maksudnya akhirat. Dia panggil Ar-Raj'ah, hidup balik di atas dunia ini bersama dengan penyelamat yang akan datang di akhir zaman. Sama macam akidah Raj'ah dalam Syiah lah. Dalam Syiah dia ada akidah pada Raj'ah. Raj'ah ni maknanya bila datang jam Mahdi nanti, Allah akan hidupkan balik semua musuh-musuh Syiah dan tokoh-tokoh Syiah. Lalu mereka ni akan dihukum balik. Orang yang seksa Syiah selamanya akan dihukum balik. Abu Bakar akan dihukum, Umar akan dihukum, Aisyah akan dihukum. Kemudian barulah orang Syiah akan memerintah dunia. Cerita ni ada dalam Yahudi dan ada dalam Nasrani yang kita akan tengok nanti. Orang Nasrani pun i'tiqad yang sama. Dia pun i'tiqad bahawa ada Raj'ah, tapi orang Nasrani sebelum kiamat ada Raj'ah. Sama macam Syiah sebiji-sebiji. Syiah kata lepas Raj'ah barulah kiamat. Sama juga orang Nasrani pun sebelum kiamat dia ada Raj'ah dulu, balik dunia sat, lepas tu kiamat, lepas tu barulah orang Nasrani hidup dalam syurga aman damai selama-lamanya, kononnya lah. Kan? Baik. Jadi Bani Israel dia pun tak ada yang ada dalam Talmud. Dalam Talmud dia ada nas, dia kata annal jannata ma'wal arwahiz zakiyah la yadkhuluha illa al-yahud wal jahimu ma'wal kuffar ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين وأن الجحيم أوسع من النعيم 60 مرة. Ini dalam Talmud. Dia kata bahawa syurga itu tempat kembalinya ruh-ruh yang suci, tidak dimasukinya melainkan orang Yahudi sahaja. Wal jahima ma'wal kuffar, dan neraka Jahannam itu, Jahim itu tempat kembalinya orang kafir. Mereka hidup dalamnya hanyalah dengan tangisan, kerana di dalamnya hanyalah kegelapan, benda-benda yang kotor dan tanah selut. Dan syurga dan neraka itu, wa annal jahima, Jahim itu lebih luas daripada syurga 60 kali ganda. Dahsyat tu. Neraka lagi luas daripada syurga. Kita dalam Quran, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Syurga ni seluas langit dan bumi. Apabila Allah masukkan orang ahli neraka dalam neraka, ahli syurga dalam syurga, Allah akan tanya neraka, halim tala'ti fataqulu hal min mazid? Engkau dah penuh ke wahai neraka? Neraka tanya, ada lagi tak ya Allah? Bila tak ada dah neraka, Allah Ta'ala akan pijak neraka, dan neraka akan fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqulu qattun qatt. Dia yang kata qat, cukup ya Allah. Mampat neraka. Adapun syurga, kata Nabi SAW, masuk semua ahli syurga, tinggal ada lagi ruang dalam syurga. Fayunshi'ullahu laha khalqan. Allah akan cipta lagi makhluk lain dalam syurga itu. Maknanya syurga lagi luas neraka. Rahmat Allah, inna rahmati wasi'at, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tuhan dah tulis atas diri dia dalam hadis bahawa rahmat dia mendahului murka dia. Tapi orang Yahudi tengok. Sebab apa? Sebab apa? Syurga sempit, neraka luas. Sebab syurga hanya untuk Yahudi. Sebab tu dia pun duk kira tadi berapa orang. Tapi dia pun ni mangkuk ayun. Apa salahnya kalau besar sikit? Kan? Tapi dia pun ni cita-cita tak luas. Dia nak cukup-cukup tanah lot tu. Kan? Awak tak bagi seorang tanah 2-3 hektar.
Kan? Dekut semua Yahudi ni. Bakhil. Kan? Baik. Demikian juga dalam usul 13 yang disenaraikan oleh Musa ibn Maimun. Musa ibn Maimun, ingat tak Musa ibn Maimun kita sebut tu bila? Masa kita ambil falsafah skolastik. Musa ibn Maimun. Musa ibn Maimun antara ulama Yahudi yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Di mana dia sebut dalam rukun-rukun iman Yahudi, pada rukun yang ke-13 dia kata, ana umin imanan kamilan biqiyamatil mauta fil waqti alladhi tanba'ithu fihi bidzalika iradatul khaliq tabaraka ismuhu wa ta'ala dhikruhu al-an wa ila abadil abidin. Aku beriman dengan iman yang sempurna dengan bangkitnya orang mati pada waktu yang dibangkitkan padanya kehendak Tuhan. Adik, ada disebut, tapi ada firqah Yahudi yang ingkar hari kiamat, ada yang iqrar. Tetapi kitab mereka sendiri, kitab asas tanakh ini, tidak ada cerita tentang hari kiamat kecuali satu ayat dalam sifir Daniel 12:2. Ishah kedua, Ishah ke-12, faqrah kedua. Kan? Dia kata, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to reproaches and everlasting abhorrence. Itu yang disebut. Yang lain tak ada. Ayat lain tak cerita langsung pasal hari akhirat. Okey. Tapi dalam rukun agama mereka yang 13 disebut oleh Musa bin Maimun. Tapi Musa bin Maimun ni bukanlah mewakili semua Yahudi juga. Lebih pada firqah Farisiyin ataupun firqah ortodok yang terpengaruh dengan falsafah. Dia beriman dengan benda tersebut dan tak nafi Musa bin Maimun juga dia banyak berinteraksi dengan orang Islam. Bahkan dia antara yang banyak terpengaruh dengan fikrah Mu'tazilah dan termasuk ahli falsafah skolastik yang ulum. Okey. Jadi kita nak kata dia mewakili semua firqah Yahudi? Tak. Jadi firqah Yahudi ada yang percaya ada akhirat, ada yang tak percaya. Jadi itulah dari segi akidah, inilah akidah asas orang Yahudi berkenaan dengan iman mereka terhadap Allah, terhadap Rasul dan terhadap hari akhirat yang merupakan 3 rukun agama samawi. Ada 3 rukun agama samawi. Agama samawi dia mesti bawa 3 benda ni. Aminu billah, ati'ur rasul, lepas tu takut hari akhirat, harapkan syurga dan takutkan neraka. 3 ni rukun agama samawi. Semua nabi-nabi bawa 3 benda ni. 3 benda ni mesti ada. Kalau tak ada 3 benda ni, agama tu bukan agama samawi yang sebenar. Dia menyeleweng. Kan? Jadi Yahudi ni nampak sangat dia menyeleweng bila dia hilang rukun yang ketiga, rukun beriman dengan hari akhirat. Sebahagian firqah dia ingkar dan sebahagian yang lain percaya, tapi itu pun tak jelas, tak terang. Dan orang Nasrani pun ada masalah dalam masalah ni, kita akan bincang nanti insya-Allah taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Ada soalan? Ustaz buat rujukan ni version rasmi ke? Yang ni yang rasmi JPS Jewish Publication Society Old Testament, kita pakai yang ni lah. Tapi kalau dari segi orang Kristian, dia orang akan pakai macam King James Bible 1911 ni, yang ni cetakan awal. Lepas tu kita ada versi King James yang biasa. King James version adalah yang biasa dipakai oleh Protestan lah, KJV. Ataupun New King James Version. New King James Version ni maksudnya dari segi bahasa lah, dia tukar bahasa Inggeris yang moden. Tapi King James Version, okay. Macam British Catholic, dia mungkin pakai macam Brenton yang terjemahan ni. Dan sekarang ni yang terbaru yang ni lah yang kita sebut tadi, yang ni ni New English Translation of Septuagint. Yang ni yang baru. Yang ni dia keluarkan yang terbaru kat ada dijual dan ada di online. Dan boleh download online. New English Translation untuk Septuagint lah. Septuagint maksudnya dia yang kita kata, dia yang ni kita panggil free of charge. Free je. Dia panggil yang ni yang dikeluarkan oleh geng-geng Katolik lah,
Katolik. Sebab banyak sebelum ni yang translate Bible banyaknya yang Protestan. Sebab orang Katolik, depa beranggap, depa percaya, depa macam Hindu tau, Katolik. Maksudnya yang boleh baca, boleh tafsir Bible ni hanyalah padri lah. Bukan semua orang boleh. Sebab tu depa masih mengekalkan bacaan dalam bahasa Greek ataupun Latin. Okey. Kemudian sekarang ni dah ada geng-geng Katolik liberal lah apalah. Depa ni mungkin dia memang kita akan sebut Katolik pun banyak, Protestan pun banyak lah. Protestan banyak. Kita ada gereja apa yang dulu kat Damansara ni, yang kes orang buka puasa tu. Gereja apa dia panggil? Apa ke nama? Lupa dah gereja tu. Tu Protestan. Macam jiran kita ni Katolik. Ni yang ni dia panggil A New English Version of the Septuagint. Surah Taha. Ayat apa tadi? Surah Taha ayat 15 Surah Taha ayat 15. Araf 156. 156. Ini Quran cerita, maksudnya ada beriman. Sebab Nabi-Nabi semua memang pasti Tuhan suruh beriman dengan hari akhirat. Kan? Tapi orang Yahudi ni dia akhirat kalau dia beriman pun untuk dia, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu masalah. Ini yang Katolik pakai New English Translation of the Septuagint. Septuagint ni maksudnya 70 terjemahan 70 orang padri yang kononnya diletak tempat berasingan, tiba-tiba dia terjemah sama kan? Dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Dan dia ada banyak version. Ini terjemahan version. Yang Arabic pada kita ada Arabic. Ini Van Dyke terjemahan lama. Arabic yang baru pada, yang ada yang cetak mengikut dia pakai nama surah juzuk pada. Arabic ni banyak dekat Jordan lah depa cetak kan. Kita ada Indonesia terjemahan baru. Ini yang dipakai dekat Indonesia lah. Yang Malaysia kita tahu lah, isu terjemahan bahasa Malaysia ni bukan tak ada, tapi yang depa nak pakai apa nama? Nak pakai kalimah Allah itu yang dilarang. Okey, tak dapat nak keluar lah. Panggil Torah ni, dia panggil kita Torah tu atau Torah yang 5 lah. Torah tu yang ni lah. Ni Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ni Torah. itu Torah. Yang lain ni, yang lepas yang semua ni dia panggil semua, kalau daripada Torah sampai habis kitab Old Testament ni. Old Testament ni habis dekat Malachi ni kan. Yang ni nama dia Tanakh. Yang ni Torah, Nabuim, Ketbuim. Nabuim nubuat, nabi-nabi. Ketbuim kitab-kitab berkaitan dengan doa-doa dan sebagainya. Okey. Dia bahagiannya dari si orang Yahudi macam tu lah. Dia bahagikan kitab dia kepada 3 jenis. Yang pertama Torah, iaitulah Pentateuch, 5 kitab Musa ni. Dia ada Nabuim, kitab-kitab Nabi macam Yoshua, Judges, Samuel Awal, Samuel Sani, Ezra, Nahmiah. Dia ada Nabuim, Ketbuim. Ketbuim maksudnya kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah dan juga kitab-kitab berkaitan dengan doa-doa macam Psalms, Proverbs, Song of Solomon. Okey. Itu pembahagian daripada segi Yahudi. Orang Kristian dia ada bahagi cara lain pula, nanti kita akan bincang. Tapi dia kandungan dia inilah kitab dia beriman. Yang dia baca dalam dia punya ibadat lah. Tapi Yahudi ada satu lagi sumber yang kita akan bincang nanti insya-Allah, iaitu nama dia Talmud. Selain daripada Torah ni dia ada Talmud, yang merupakan kitab fiqh ataupun macam Hindu kita ada syariat menu Smarty. Jadi macam itu jugalah Talmud di sisi orang Yahudi, macam menu Smarty di sisi orang Hindu. Kitab syariat. Sampai saya Ustaz bila nak ada di sekolah-sekolah tu, tak mana yang kerajaan nak pakai? Macam mana? Kan sekarang dah ada orang-orang nak mengajar pelbagai agama. Interfaith. Hal-hal tak diajar lah. Kitab mana yang dia nak pakai kan? Itu jadi muskilah lah. Tak tahu nak kata lah macam mana. Malaysia ni
Kristian dia yang banyak ialah Protestan berbanding Katolik. Kan? Pengaruh dia banyak sebab masa zaman James Brooke dulu kan, dia bawa mai banyak pendakwah. James Brooke bahagikan kawasan, tahu tak? James Brooke ni dia bawa mai pendakwah Kristian, dia bagi kawasan. Kawasan ni macam di Sarawak lah. Ini untuk Protestan, ni untuk Katolik. Tapi awal-awal sampai pendakwah Kristian dulu di tanah Melayu ni ialah bersama dengan Portugis, iaitulah Saint Xavier. Saint Xavier adalah the first missionary untuk Asia. So dia bawa Katolik lah, Katolik. Macam Seventh Day Adventist, mereka Protestan. Protestan. Dia ada kitab yang asal tak? Kitab asal? Tulisan yang paling lama ni. Mereka jumpa yang paling awal ialah nama dia transkrip Wadi Qumran dekat Laut Mati. Itu yang paling lengkap. Mereka jumpa naskah lama yang ada. Tapi sampai lah mereka tak isytihar apa kandungan kitab tu. Sama ke tak sama ke? Dalam sebenar dalam tanah. Betul? Mereka jumpa dalam gua dalam tanah. Siapa simpan? Kerajaan ni lah, Amerika, British dia bagi-bagi, simpan. Yahudi. Kerajaan Yahudi lah. Sekarang ni tak, rasanya benda tu dibawa ke silap ni, dibawa ke Amerika ataupun ke British, antara dua. Dia pun simpan. Tulisan yang digunakan tu sama ke tak sama? Dia tak sama sebab Yahudi punya bahasa dulu, bahasa dia agak lebih klasik daripada bahasa Yahudi yang moden. Kan? Dan mereka hakikatnya mereka tak ada maksudnya kitab yang ditulis pada zaman Musa memang tak ada. Mereka tak ada tu. Itu memang mereka sering mengaku dan kita dah baca dah sejarah dia, memang mereka tak ada. Bahkan yang ditulis pada zaman Ezra pun mereka tak ada. Bayangkan. Hilang. Tiba-tiba timbul dia bila hak yang 70 orang tu. Hak yang Ezra tulis balik daripada Sabil Babili tu pun tak ada. Jangan tahu tak? Tahu. Dia memang disebut dalam buku dia pun. Dan disebut kalau kita baca daripada Genesis tadi, memang dia cerita semua. Mana pergi kitab tu hilang apa semua, lepas tu Ezra tulis balik apa semua. Itu menunjukkan bahawa kitab ni bukan hak tu. Takkan dia pula cerita dalam kitab ni. Dia hilang, lepas tu dia jumpa balik orang ni tulis balik dia. Logik kan? Macam mana? Maksudnya, okey sekarang ni, mereka kata kitab Taurat tu hilang kan? Dan diceritakan dalam Taurat yang ada sekarang. Maknanya kitab Taurat yang ada sekarang ni bukan Taurat hak tu lah. Sebab dia dah semua hilang. Kan? Takkan satu orang, kita ada buku, kita tulis buku kan? Okey, buku ni masalahnya, kalau penulis dia jadi tulis dalam buku ni, buku yang saya tulis ni sebenarnya telah hilang pada zaman sekian. Maknanya buku ini buku lain, bukan buku yang asal ditulis pada awal tu, dah hilang. Sekarang dia mengaku, dia admit, memang dia kata hilang. Kan? Pada zaman Musa hilang. Buka-buka zaman Sulaiman bila buka the Ark of Covenant dah tak ada dah. Yang ada cuma Lauhul Hijrah, yang 10 Commandments tu je ada. Yang lain tak ada. Lepas tu dah kena tawan dengan Nebukadnezar, balik zaman Cyrus, barulah Ezra tulis balik. Ezra tulis balik. Lepas Ezra tu hilang. Hilang pula zaman Halqiyah, zaman Yushia, sebelum sebelum kena tawan dengan Nebukadnezar, dia jumpa Sifir Tasbih, Deuteronomy sahaja, yang kononnya ditulis oleh Halqiyah. Lepas tu hilang, dan Nebukadnezar datang, hilang. Lepas tu Ezra balik, Ezra tulis balik kononnya. Tapi tak sama, sebab yang Halqiyah jumpa dulu, baca sehari habis. Hak yang Ezra tulis 7 hari 7 malam orang habis baca. Berkali ganda tambah. Lepas tu Ezra masukkan pula dalam tu, barang siapa yang melanggar hukum Tuhan dan hukum Raja Cyrus. Maknanya dia tulis bukan hukum Tuhan, itu hukum Raja. Lepas tu hak tu pun hilang juga, tak tahu di mana. Tiba-tiba muncul hak tu ada lah ni, yang konon dia terjemah oleh 70 orang daripada bahasa Ibrani ke bahasa Greek. Itu di antara yang tak logik lah. Okey. Okey. Baik.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.